Beralih ke perkembangan Parlimen, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Chip menyangkal dakwaan bahawa RTM gagal membayar gaji pekerjanya. Beliau turut menegaskan bahawa saluran berita TV bernama adalah hak milik syarikat swasta. Justru tidak wajar sama sekali untuk meletakkan tanggungjawab untung rugi entiti tersebut di bawah kerajaan. Laporan penuh sidang Dewan Rakyat hari ini langsung dari Parlimen bersama Margaret Gambang. Jadi Margaret, teruskan dengan laporan semasa anda. Ya, Hisham, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama kini sedang membuat perundingan untuk mempertimbangkan langkah bagi mengambil alih secara keseluruhan kepentingan di dalam syarikat itu yang melibatkan penstrukturan saham dan juga operasi bernama TV. Langkah itu bagi membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan kepada bernama yang memiliki saham di stesen televisyen itu. Dan selain daripada itu, penjelasan daripada Datuk Seri Ahmad Syabri itu bagi menjawab pertanyaan Wakil DAP Jelutong Jeff Ooi yang ingin tahu apakah yang terjadi kepada bernama TV serta nasib kaki tangannya yang tidak dibayar gaji mengikut jadual selain sama ada siaran bernama TV berbahasa Mandarin akan dihentikan. Bernama TV dimiliki oleh bernama TV Sinergi Sdn Bhd atau BRTV yang ditubuhkan pada 2008 bagi menguruskan siaran 24 jam di saluran Astro 502. Turut disentuh adalah mengenai kabar angin kononnya kaki tangan RTM tidak dibayar gaji. Kini pihak bernama sedang membuat perundingan dengan beberapa pilihan yang sesuai untuk dipertimbangkan. Antara lainnya supaya bernama yang kini memiliki 33% saham daripada syarikat ini mengambil alih keseluruhan kepentingan dalam syarikat ini, termasuk melibatkan penstrukturan kembali saham dan operasi. Dengan berbuat demikian, ia membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan sekiranya sesuai. Mengenai soalan Tanjung yang menyatakan bahawa RTM gagal membayar gaji pekerjanya, ianya adalah tidak benar sama sekali. RTM tidak pernah tidak membayar gaji pekerjanya dan itu adalah suatu pembohongan. Baik, selepas memberi penerangan mengenai perkara itu, Datuk Seri Syabri juga kemudian menerangkan lebih lanjut mengenai pemilikan lesen bagi siaran satelit bernama TV. Yang menjadi penyiar ataupun pengendali stesen televisyen menggunakan satelit ialah Astro, di mana dalam konteks ini bernama adalah satu daripada saluran-saluran yang ada dalam Astro. Artinya dalam soal ini apakah CNN perlu ada satu lesen yang sendiri, BBC misalnya perlu ada lesen yang tersendiri, perkara ini perlu disemak. Saya kira ianya tidak perlu. Jadi bernama dalam soal ini, bernama TV adalah satu daripada saluran yang disediakan oleh penyiar ataupun broadcasters iaitu Astro dalam perkara ini. Baik, selain isu mengenai bernama TV, turut mendapat perhatian dalam sesi soal jawab lisan pada pagi tadi adalah mengenai pendirian Tegas Malaysia, mengenai isu ataupun mengenai tidak menandatangani menjadi ahli Konvensyen 1951 dan Protokol 1967 mengenai pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Ketika memberi penjelasan lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim menegaskan kemasukan ribuan pelarian dari pelbagai negara menyebabkan Malaysia berdepan dengan pelbagai masalah yang mendatangkan implikasi domestik kepada negara. Beliau mendesak UNHCR untuk mempercepatkan penghantaran pulang lambakan pelarian di negara ini serta meneliti semula kad kemasukan mereka. Ada juga orang-orang yang berminat memberi perlindungan kepada orang-orang Afrika. Yang berikutnya, ia akan mewujudkan masalah dari segi ekonomi, politik, sosial dan keselamatan di mana kehadiran pelarian yang cukup besar untuk memohon suaka. Dan sekarang ini tanpa itu pun Malaysia sedang menghadapi masalah kerana orang yang datang yang datang untuk bekerja secara sah dan juga yang datang masuk secara tidak sah begitu ramai.
Baik, untuk makluman sehingga 31 Januari lepas seramai 151,838 orang pemohon suaka berdaftar dengan UNHCR. Itu antara topik-topik perbincangan yang hangat di dalam sesi soal jawab lisan pada pagi tadi, di mana sebanyak 7 soalan daripada 79 soalan telah pun dijawab setakat jam 11.30 pagi, dan tentunya kami akan bawakan kepada anda laporan penuh mengenai sesi soal jawab lisan dan juga perbahasan titah ucapan diraja yang sedang berlangsung. Tentunya pada hari ini anda boleh saksikan berita penuh di Nasional 5 dan juga Nasional 8. Juga siaran Parlimen 13 yang akan memberikan fokus penuh sesi sidang Dewan Rakyat pada hari ini untuk hari yang ketiga mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13. Dan jangan lupa untuk saksikan kami setiap hari Isnin hingga Khamis 10 pagi hingga 11.30 pagi di TV1 menerusi langsung dari Parlimen. Dan anda juga boleh saksikan secara terus siaran sesi soal jawab dan juga perbahasan di dalam Dewan menerusi rtmparlimen.gov.my di laman web yang bersiaran hanya untuk anda, tentunya dari TV1. Nampaknya sekian saja yang dapat saya bawakan buat masa ini. Kembali bersama dengan Hisham. Silakan.